Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pelajar-pelajar persediaan PT3. Alhamdulillah, apa khabar semua? Jadi saya harap semua dalam keadaan sihat dan dapat mengikuti PDPC Didik Bersama Cikgu Syukri pada siri yang pertama pada minggu ini. Semoga pelajar-pelajar akan faham yang dimaksudkan yang dikatakan pembangunan produk ataupun penghasilan produk. Itu saya nak bincangkan berkenaan dengan penghasilan produk. Dalam penghasilan produk, dalam bab 2, kita bab yang pertama tu, kita buat reka bentuk mekatronik. Okey? Kita dah habis dah sehingga siri yang ke-11, iaitu reka bentuk mekatronik. Jadi hari ini saya akan bincangkan berkenaan dengan penghasilan produk. Bila saya tanya kamu penghasilan produk, apa yang kamu faham? Kamu nak buat produk apa? Boleh yang manusia guna. Baik, kita buat produk pisau. Nak tak? Ada tapi tak? Tapi siapa? Kita ubah bentuk lain. Ubah bentuk lain. Pisau ubah bentuk lain dia jadi keris. Kita ubah fungsi. Berbagai fungsi. Okey, kita nak buat pisau. Tapi produk pisau kita boleh pelbagai fungsi. Ada penambahbaikan. Itu kita nak kata nak buat produk. Sebenarnya apa yang kamu cadangkan tu betul. Pada siri pertama, saya selalu menegaskan bahawa kita akan belajar berkenaan dengan kebat. Betul tak? Kebat adalah satu yang dikatakan kemahiran berfikir aras tinggi. Apa yang dikatakan kemahiran berfikir aras tinggi, saya merujuk pada DSKP tingkatan 3 muka surat yang kedua, di mana matlamat DSKP dan juga objektif. Objektif yang pertama, saya dah terang pada tajuk reka bentuk mekatronik, iaitu mempunyai kesedaran terhadap perkembangan reka bentuk produk sesuai dengan kehidupan. Yang kedua, mempunyai kemahiran menggunakan peralatan, bahan dan perisian komputer, iaitu saya menerangkan bahawa buku KSB adalah penting untuk rujukan. Jadi merujuk pada buku teks tingkatan 3, kamu akan parti berkenaan dengan bab 2 yang dikatakan penghasilan produk. Terlebih dahulu saya akan terangkan kepada kamu, iaitu berkenaan dengan ilmu yang kita belajar dalam tajuk RBT. Jika kita rujuk semula kepada bahan-bahan yang terdapat dalam buku teks tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3, kamu mempunyai 9 aplikasi teknologi dalam tajuk RBT. Pada bab 2 tingkatan 3, kamu akan menghasilkan ataupun yang dikatakan pembangunan produk. Produk yang kamu akan hasilkan adalah sebagai kerja khusus bagi diri kamu, di mana markah kerja khusus adalah 40%. Pada tingkatan 1, kamu telah mempelajari 2 daripada aplikasi teknologi. Yang pertama adalah reka bentuk fashion. Yang kedua adalah reka bentuk sistem vertigasi. 2 ilmu ataupun 2 aplikasi teknologi yang kita belajar bagi bab 5 dan bab 6, di mana ia menyentuh tentang apa yang dikatakan reka bentuk, iaitu reka bentuk dan teknologi. Bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4 bagi tingkatan 1 adalah yang berkaitan dengan ilmu yang kamu akan sampaikan, yang akan guna pakai pada penghasilan produk. Kalau kita perhatikan pada tingkatan 1, ilmu yang kita pelajari yang berkaitan dengan elemen dan prinsip yang terdapat di dalam bab 1, begitu juga berkenaan dengan project brief. Jadi apa yang kita bincangkan sama ada elemen, prinsip dan project brief, semua akan dirujuk semula untuk menghasilkan satu produk. Dan bab 4 adalah lakaran. Jadi dalam tajuk RBT, perkara yang paling penting untuk nak proceed projek kita mesti ada lakaran. Sebab tu kita letakkan lakaran adalah satu ilmu yang kita pelajari dalam tajuk RBT, reka bentuk dan teknologi. Jadi jika tidak ada 4 daripada yang terdapat dalam tingkatan 1, kamu tidak boleh memenuhi. Dan begitu juga pada tingkatan 2, penyelesaian masalah inventif. Jadi penghasilan produk kita yang kita akan hasilkan mestilah melibatkan dengan masalah. Jadi bagaimana kita nak memilih produk yang kita akan hasilkan nanti dalam siri yang pertama
penghasilan produk bersama Cikgu Syukri. Jadi ada 5 perkara ilmu yang kita pelajari dalam RBT, bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4 di dalam tingkatan 1 dan satu bab daripada tingkatan 2 iaitu mengenai parti masalah inventif. Ini adalah satu perkara yang paling mustahak untuk peringatan kamu sebagai seorang pelajar yang akan menghasilkan produk. Pada tingkatan 2 kita telah mempelajari reka bentuk pembuatan dan diikuti dengan reka bentuk mechanical dan seterusnya berkenaan dengan reka bentuk elektrik, reka bentuk elektronik dan kita pergi satu lagi adalah reka bentuk yang dikatakan reka bentuk aquaponik. Jadi akhir sekali adalah reka bentuk makanan dan pembungkusan makanan. Jadi dalam 9 aspek yang saya terangkan tadi untuk menghasilkan satu produk, kamu kena pilih daripada 9 perkara yang saya sebut iaitu pada aplikasi teknologi. Jadi manakah yang kita akan pilih bergantung kepada kesesuaian kamu. Jika merujuk pada buku praktis komprehensif, saya memberi 4 cadangan yang paling mudah kita akan hasilkan dalam penghasilan produk. Yang pertama kamu lihat di sini adalah reka bentuk sistem vertikasi. Yang kedua adalah reka bentuk fashion dan yang ketiga adalah reka bentuk elektrik dan yang keempat adalah reka bentuk aquaponik. Jadi keempat-empat cadangan yang saya letakkan dalam buku praktis adalah sangat membantu kamu untuk memilih apakah produk yang kamu akan hasilkan. Jika kamu memilih satu produk yang tidak ada dalam aplikasi teknologi yang kita pelajari pada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, maka itu kita tidak boleh namakan sebagai satu produk ataupun produk reka bentuk dan teknologi. Jika tidak merujuk pada teknologi yang kita pelajari, jika kamu juga menghasilkan projek tersebut, maka projek tersebut dikira sebagai projek reka cipta. Okey, jelas cadangan saya pada hari ini saya nak bincangkan berkenaan dengan reka bentuk elektrik. Jadi saya dah bawa beberapa contoh yang saya akan tunjuk kepada kamu pada hari ini berkaitan dengan elektrik. Jadi ini adalah siri yang pertama dan diikuti dengan saya akan tunjukkan kepada kamu bagaimana kita nak buat penambahbaikan daripada mengenal pasti masalah inventif yang terdapat pada sistem aquaponik pada reka bentuk fashion. Jadi kebanyakan 4 daripada perkara ini yang kita akan bincangkan bersama siri-siri yang terdapat dalam penghasilan produk nanti. Kita akan bagi keutamaan untuk bincang pada hari ini adalah reka bentuk elektrik. Jadi pilihan yang dicadangkan adalah lampu. Lampu adalah yang dikatakan reka bentuk elektrik. Di mana produk sedia ada ialah lampu tidur. Sama ada saya nak letakkan lampu tidur, lampu hiasan dan sebagainya bergantung kepada pelajar, iaitu produk yang dikatakan produk yang sedia ada. Jadi bayangkan kamu kena bayangkan dalam tajuk yang dikatakan reka bentuk elektrik, kita menggunakan peralatan elektrik ataupun beban yang terdapat pada reka bentuk elektrik, beban yang dikenali sebagai mentol. Saya harap semua pelajar jelas. Jadi komponen reka bentuk elektrik kita kena perhatikan apakah komponen-komponen yang terdapat di dalam tajuk yang kita akan hasilkan. Yang pertama dalam tajuk elektrik mesti ada sumber. Jika kita merujuk pada buku teks tingkatan 2, yang kedua adalah medium iaitu wire ataupun sambungan. Yang ketiga adalah beban. Saya juga telah merujuk dalam buku teks di mana beban ialah mentol dan juga peralatan elektrik. Itu yang dikatakan beban. Dan yang keempat iaitu adalah kawalan. Bila terdapatnya satu sistem di sini yang dikatakan komponen reka bentuk elektrik, maka kita akan menghasilkan satu produk yang dikatakan produk sedia ada. Jadi produk sedia ada mestilah merangkumi komponen-komponen yang kita akan bincangkan. Jadi bila kamu merujuk buku praktis komprehensif, kamu telah menamakan produk di sini di bawah ni merujuk pada muka surat 32. Saya letak di sini muka surat 32 ataupun 35 bergantung kepada model buku baru ataupun buku lama. Buku baru kita dah kurangkan muka surat iaitu 32, muka surat 32 dan buku lama adalah muka surat 35. Bila kamu menyatakan satu produk yang kamu akan hasilkan di sini, kamu telah mencapai TP1. Di sini, kamu tengok yang kuning ni yang saya letak di sini. Kamu dikendaki menambahkan satu lagi aplikasi teknologi bergantung kepada apa yang dikatakan masalah yang kita hadapi pada produk itu pada ketika ini. Maksudnya, kamu
Setiap kali kita beli satu produk, mesti ada masalah. Sebab tu kita memberi satu ilmu pada kamu, bab 1 pada tingkatan 2 ialah mengenal pasti masalah. Tidak ada masalah pada tiap-tiap produk. Sebab tu kalau kita perhatikan, apa yang kamu perhatikan pada semua produk, adanya setiap-tiap tahun dikeluarkan satu produk yang baru, yang ditambah baikkan saja. Kalau kita perhatikan, saya nak bagi kamu contoh supaya kamu boleh faham apa yang dikatakan penambahbaikan yang kita akan hasilkan pada mula-mula ciptaan blender. Saya sebut dalam bahasa Inggeris, blender. Kita ada style blender yang kamu tengok seperti yang ada di rumah. Tapi apabila teknologi menuju kepada era industri 4.0, penambahbaikan yang dilakukan adalah ia menggunakan satu yang dikatakan sistem mekatronik. Jadi dalam sistem mekatronik yang kamu pelajari dalam tingkatan 3, sangat penting untuk kamu untuk menghasilkan satu produk yang dikatakan produk baru. Produk baru bukanlah yang dikatakan produk reka cipta. Produk baru adalah produk penambahbaikan pada produk yang sedia ada. Jadi jangan kamu silap di mana kamu menghasilkan satu produk baru tidak merujuk kepada 9 aplikasi teknologi dikira sebagai satu produk reka cipta. Itu perbezaannya. Reka cipta adalah satu produk yang baru yang belum ada lagi ataupun belum wujud lagi di dunia. Barulah kita boleh nyatakan dia sebagai yang dikatakan produk reka cipta. Tetapi apabila kita buat penambahbaikan inovasi kepada produk sedia ada, itu yang dikatakan produk reka bentuk dan teknologi. Apabila kita mengenal pasti yang dikatakan penyelesaian masalah. Sebab tu kalau kita tengok model-model kereta, setiap tahun dia ada buat pembaharuan. Kalau kamu tengok X50 dengan X70 Proton, di mana X50 kereta tersebut boleh parking dengan sendirinya secara automatik. Itu adalah penambahbaikan yang terdapat pada kereta hasil yang dihasilkan oleh Malaysia. Satu produk yang baru. Di Malaysia dikatakan produk yang baru, tapi kereta kalau kita nak buat penambahbaikan untuk dia parking sendiri, saya ingat Jerman dan Jepun telah menghasilkan 10 tahun yang lalu. Teknologi Jepun, Jerman, Amerika kah, negara-negara Eropah, dia membangun 10 tahun yang lalu daripada kita. Okey, jelas Baik, lampu sedia ada. Jadi kamu bayangkan saya tunjuk di sini adalah lampu yang sedia ada. Apa masalah yang kita akan cari? Jadi yang inilah yang saya akan bincangkan dengan kamu pada siri yang pertama. Bagi kamu menghasilkan satu penghasilan produk merujuk kepada penyelesaian masalah inventif. Baik, seperti mana yang kita ketahui, merujuk pada DSKP tingkatan 2 muka surat 29. Produk yang dikatakan reka bentuk elektrik mesti ada sumber. Ini adalah sumber yang kita gunakan adalah arus elektrik. Arus elektrik terbagi kepada dua jenis. Yang pertama adalah arus ulang-alik dan yang kedua adalah arus terus. Baik, kamu faham berkenaan dengan yang pertama adalah sumber. Jika tidak ada sumber elektrik, maka tak jadilah reka bentuk elektrik. Mudah ya? Dia mesti ada sumber. Yang kedua mesti ada medium, sama ada dia menggunakan wire dan sebagainya ataupun tanpa menggunakan wire. Medium adalah penyambungan di antara satu komponen dengan satu komponen yang lain dan memberi kefungsian dan juga kuasa kepada mentol untuk mengeluarkan cahaya. Jadi kita tengok mentol boleh mengeluarkan cahaya. Jika tanpa menggunakan wire, selalunya dia gunakan Bluetooth. Baik, jadi dalam yang dikatakan medium ada dalam reka bentuk dan beban. Dan yang ketiga komponennya adalah beban. Jadi beban yang kita letakkan di sini adalah mentol. Ini pelajar boleh lihat, iaitu mentol sebagai beban. Jadi merujuk kepada buku teks tingkatan 2, di mana beban boleh juga dikatakan sebagai peralatan elektrik. Peralatan elektrik adalah yang dikatakan sebagai beban. Bukan motor sebagai beban. Dia mesti menghasilkan peralatan elektrik. Yang keempat adalah kawalan. Kawalan adalah bermaksud mengawal arus elektrik secara selamat, iaitu dengan memutus dan menyambungkan litar. Kawalan elektrik dapat dilakukan sama ada secara manual ataupun automatik. Yang dikatakan manual iaitu ia menggunakan switch, sama ada switch tekan tutup, switch tekan buka, switch mikro, yang juga dikatakan sebagai peranti input
digital. Seperti mana yang dikatakan berfungsi secara automatik, dia menggunakan sensor. Merujuk kepada komponen yang terdapat di dalam reka bentuk elektronik. Terdapat dua jenis peranti yang dikatakan peranti input. Yang pertama adalah peranti analog. Peranti analog adalah seperti penderia cahaya, penderia suhu dan juga komponen-komponen penderia yang lain. Selain daripada itu, terdapat juga yang dikatakan peranti digital. Jadi, peranti digital terbagi kepada yang dikatakan switch tekan tutup, switch tekan buka dan switch micro. Selain daripada itu, juga dikenali juga yang dikatakan sebagai switch bagi memutus dan menyambungkan bekalan elektrik kepada sesuatu produk yang dikatakan produk yang kamu akan hasilkan, iaitu lampu, sama ada lampu meja ataupun lampu tidur ataupun lain-lain lampu yang berkaitan dengan yang dikatakan reka bentuk elektrik. Jadi kawalan adalah switch yang mengawal untuk menyambung dan memutuskan bekalan arus elektrik di dalam litar elektrik. Ini dikatakan adalah reka bentuk elektrik. Selain daripada itu, terdapat juga yang dikatakan sebagai kawalan, iaitu remote control ataupun kita gunakan handphone sebagai alat untuk memutuskan dan menyambungkan litar elektrik kepada sesuatu produk yang dikatakan produk reka bentuk elektrik. Jom kita saksikan yang dikatakan alat kawalan sebagai switch, iaitu kita menggunakan handphone ataupun smartphone bagi on dan juga off mentol. On. Baik, kita tengok pada produk kita. Baik, on, off, on, off, on, off. Baik, tadi apa yang kita lakukan? Switch on, switch off, off, on. Ada tak kita gunakan kabel untuk sambungan? Dah. Kita gunakan Maya. Maya jadi kita guna wireless melalui Bluetooth. Jadi saya harap pelajar akan faham yang dimaksudkan reka bentuk elektrik. Contoh yang saya tunjuk kepada kamu ini adalah produk yang sedia ada di pasaran. Tapi produk yang ada di pasaran tersebut adalah yang dihasilkan oleh saya sendiri sebagai ABM, alat bantuan mengajar. Untuk kamu mengenal pasti apa yang dikatakan reka bentuk elektrik. Baik, jadi kita pergi kepada apa yang dikatakan reka bentuk elektrik seperti mana yang saya terangkan tadi, merujuk di SKP tingkatan 2 muka surat 29 di mana dia menerangkan tentang sumber, adanya medium, mesti ada beban, mesti ada kawalan ataupun switch, dikenali sebagai switch. Jadi keempat-empat komponen yang terdapat di dalam reka bentuk elektrik barulah kita boleh nyatakan dia sebagai reka bentuk elektrik. Memudahkan kamu, saya cuba letakkan petikasi. Boleh tak lampu kita nak gabungkan dengan sistem petikasi? Jadi jika kamu nak gabungkan dengan sistem petikasi, sebab kita nak kena buat dua aplikasi. Satu daripada aplikasi adalah reka bentuk elektrik. Dan satu lagi, kita kena ambil satu lagi aplikasi yang kita belajar dalam 9 aplikasi teknologi. Jadi sama ada kita nak masukkan reka bentuk elektrik dengan reka bentuk petikasi, mesti ada penyelesaian masalah. Jadi untuk hari ini saya kata tak boleh. Tapi kalau kamu boleh memikirkan penyelesaian masalah bagi sistem petikasi nak gabungkan dengan elektrik, maka kamu boleh teruskan. Kalau saya boleh teruskan. Saya nak gunakan sistem petikasi, nak gabungkan dengan sistem elektrik. Tapi saya kena cari penyelesaian masalah. Masalah saya adalah saya nak bagi pertumbuhan pokok bunga kekwa lebih sihat. Maka saya perlu pasang lampu pada waktu malam. Jadi pokok bunga kekwa, ia perlukan cahaya untuk menghasilkan fotosintesis. Jadi apabila dia menghasilkan makanan melalui daun, maka pokok itu akan mengeluarkan hasil yang lumayan. Untuk hari ini, saya tidak akan bincangkan
berkenaan dengan reka bentuk elektrik nak gabungkan dengan reka bentuk vertikasi. Saya nak ambil perkara yang paling mudah untuk kamu buat. Yang kedua, saya letakkan reka bentuk fashion nak gabungkan dengan elektrik. Jadi apabila saya merujuk kepada grup-grup yang mengatakan fashion boleh letakkan lampu, nak letakkan lampu lilap pada waktu malam, nak bagi kereta di belakang kan nampak motor dia di hadapan oleh kerana baju dia ada cahaya, ada lampu mengelip-ngelip. Jika kamu kata boleh, kamu terimalah. Boleh faham tak? Jika kamu rasa tak boleh, jangan buat. Jadi kalau kamu kata boleh, kamu mesti menyatakan apakah masalah inventif yang terdapat pada fashion tersebut. Jadi bagi saya tak nak bincang yang ini. Sebab saya lebih prihatin pada 4 perkara yang saya akan bincangkan pada kamu. Iaitu fashion dengan pembuatan. Nanti kita akan bincangkan berkenaan dengan elektrik. Okay, kita ambil satu persatu untuk memudah kamu buat carian. Apakah gabungan yang sesuai untuk menghasilkan satu produk? Boleh faham pelajar? Saya nak ingatkan kepada kamu, untuk menghasilkan produk, kamu mestilah ada 2 aplikasi teknologi. Bukan boleh sebarangan kamu rasa nak buat produk, kamu buat. Tak boleh. Sebab yang penting kamu mestilah mengetahui apakah masalah inventif terhadap satu projek tersebut. Okey? Dan seterusnya reka bentuk pembuatan. Kamu nak letakkan lampu, sebab kita bincang di sini di atas ni kamu bincang di atas nak gabungkan dengan pembuatan. Okey? Saya kata okey, boleh. Sebab apa saya kata boleh? Saya nak buat tapak di sini. Kamu nampak mouse saya bergerak kan? Tapak ini saya akan tukar kepada pembuatan yang kita gunakan sama ada pop dan juga resin dengan hardener. Sebab apa saya kata saya nak ubah kedudukan bentuk tapak ni? Sebab tapak ni tidak kukuh ataupun mudah terbalik. Jadi saya kena buat analisis punca kesan dulu. Baru saya boleh guna untuk menghasilkan tapak. Jika kamu hanya membuat tapak tanpa analisis punca kesan, maka tidak boleh diterima dalam dokumentasi kamu bagi penghasilan produk. Sebab setiap apa yang saya nak bincang dengan kamu adalah mengikut proses-proses satu persatu. Jadi untuk siri pertama, yang pertama saya akan menerangkan kepada kamu apakah gabungan yang kita boleh hasilkan pada produk tersebut. Saya belum masuk lagi berkenaan dengan tajuk-tajuk yang terdapat dalam buku teks. Saya hanya nak memahami kamu penghasilan produk mesti ada 2 aplikasi teknologi yang kita belajar. Kita ada banyak bahagian kejuruteraan di universiti. Sebab tajuk reka bentuk dan teknologi ada hampir lebih kurang 50 tajuk. Jadi Kementerian Pendidikan mengambil keputusan untuk memberi ilmu kepada pelajar-pelajar bagi sekolah menengah rendah adalah 9 tajuk yang ada yang terdapat di dalam DSKP ataupun dalam buku teks. Itu saja. Jadi yang lebih itu, jika kamu nak pergi ke UiTM, kita memang ada subjek yang dikatakan reka bentuk dan teknologi. Okey, jadi kalau nak belajar sampai 40-50 jenis reka bentuk dan teknologi, saya ingat tak sempat bagi kamu hanya belajar 1 minggu lebih kurang 2 jam. Okey, kita ada lebih kurang 42 minggu bagi setahun, darab dengan 2, kita ada 42, jadi 84 jam saja. Takkan 84 kita nak belajar sampai 50 reka bentuk dan teknologi. Okey. Baik, saya nak masuk mechanical. Boleh tak mechanical saya nak menghasilkan yang dikatakan dengan lampu? Jika kita rasa boleh, teruskan. Nanti saya akan tunjuk kepada kamu produk-produk yang saya buat, yang saya gunakan, iaitu pembuatan mechanical, dan saya masuk lagi satu adalah reka bentuk elektronik. Pada mulanya kita perhatikan produk asal kita adalah produk asal kamu yang ada di pasaran. Jadi oleh kerana kamu akan gunakan pada waktu malam, saya kata dia adalah waktu study. Jadi kita kena buat perubahan, penambahbaikan. Dalam penambahbaikan tersebut, berbagai-bagai contoh yang kita boleh hasilkan. Yang pertama, kita perhatikan saya masukkan yang dikatakan satu lagi teknologi, iaitu reka bentuk mechanical. Apa yang dikatakan reka bentuk mechanical? Dia mesti ada pergerakan. Sama ada pergerakan yang kita lihat yang terdapat dalam buku teks tingkatan 2, dia menggunakan komponen-komponen untuk menghasilkan pergerakan.
Pertama, kalau kita perhatikan adalah jenis gear. Jadi, gear ni terbagi kepada berjenis-jenis. Jadi, kamu boleh rujuk kepada buku tersebut bagi memastikan komponen. Sebab saya akan bincangkan dengan kamu, sistem mekanikal yang kita akan gunakan adalah kita menggunakan tuas bagi menggerak ataupun mendongokkan pengadang. Jadi, kita boleh letak pengadang di sini. Jadi, jika saya perlukan pencahayaan yang dikatakan pencahayaan tidak langsung, saya letak dia di atas. Jadi bila saya on di sini, dia mengeluarkan cahaya ni akan memancarkan pada siling. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, setiap rumah mestilah siling warna putih. Tidak ada siling selain daripada warna putih. Kamu kena faham. Sebab dia memberi cahaya tidak langsung. Bila dia pancarkan di atas, dia akan ada pembalikan cahaya untuk kamu. Penambahkan bergantung kepada pencanggahan fizikal dan juga iaitu analisis berantai punca kesan. Jelas Jadi apabila kita dapat analisis berantai punca kesan, maka kita akan menghasilkan satu penambahbaikan pada produk yang sedia ada. Baik, ini yang dikatakan kita hasilkan pergerakan mekanikal, reka bentuk mekanikal. Jadi tiang lampu yang saya hasilkan dia menggunakan bahan iaitu PVC. Dan pergerakan dia ada satu pergerakan di sini, satu pergerakan yang kedua. Dan di sini pun kita boleh dia bergerak, dia pusing kanan. Jadi ada 3 pergerakan, sama ada menggunakan pergerakan tuas ataupun golonso. Yang saya tanda ni boleh-boleh ni, ini adalah tajuk yang paling mudah untuk kamu menghasilkan. Jadi saya tak letakkan reka bentuk makanan dan pembungkusan makanan. Jika saya letakkan tajuk reka bentuk makanan dengan pembungkusan makanan, kamu kena buat makanan sendiri. Menghasilkan makanan. Sama juga apa yang saya nak terangkan kepada kamu. Menghasilkan satu produk baru, iaitu berkenaan dengan produk yang dikatakan lampu yang sedia ada, dibuat penambahbaikan, dan maka kamu akan menghasilkan lampu dengan sendiri. Bukan kita ambil lampu yang ada dalam pasaran, beli lampu ni, sebiji lampu ni, lepas tu kamu nak buat penambahbaikan. Tak boleh. Sebab tajuk kita adalah tajuk kemahiran. Kamu mesti menghasilkan produk lampu ni yang saya tunjuk ni dengan menggunakan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran yang sedia ada. Barulah kamu boleh menghasilkan satu produk. Jadi kalau kamu tak boleh nak masak, saya pun tak boleh nak masak, saya tak naklah nak buat apa yang dikatakan reka bentuk makanan. Okey, jelas. Okey, kita tengok di sini, ini adalah satu produk yang saya letakkan, saya gunakan di mana 9 daripada aplikasi. Yang pertama kita tengok yang putih bawah ni, saya menggunakan reka bentuk pembuatan. Kamu dah faham apa yang dikatakan reka bentuk elektrik. Dia mesti ada 4 komponen, sumber, medium, kawalan dan beban. Jadi kita pilih satu yang kita akan bincang. Jadi saya dah bagi tahu tadi, saya akan buat tapak dengan menggunakan analisis punca kesan di mana tapak yang ada tidak stabil dan mudah jatuh ataupun goyang. Sebab apa dia jatuh goyang? Sebab saya nak gerakkan ni saya letakkan sistem mekanikal. Apa yang dikatakan sistem mekanikal, kamu boleh rujuk kepada siri pertama mekatronik. Bagi siri pertama saya telah menerangkan kepada kamu yang dikatakan reka bentuk mekanikal dengan jelas. Termasuklah saya memperkenalkan kepada kamu aci sosondol. Dalam buku teks mengatakan aci sosondol. Tetapi jika kamu mengambil aci sosondol untuk menghasilkan produk kamu bagi reka bentuk mekanikal, maka tak boleh. Sebab aci sosondol hanya boleh guna dalam enjin kereta saja. Selain daripada itu tak boleh. Tapi saya telah menghasilkan satu yang dikatakan aci sosondol. Saya tak gunakan aci sosondol, saya guna istilah sosondol. Kalau kita perhatikan di sini, servo motor ni akan menggunakan coupling untuk menolak push rod. Saya kenali sebagai push rod. Jadi sekarang ni bila lengan servo motor turun, maka push rod juga akan turun. Jadi tindak balas push rod itu juga dikenali sebagai sesondol. Sesondol yang terdapat dalam komponen mekanikal. Okey, jelas. Nanti kita tunjuk kepada kamu supaya kamu lebih jelas manakah bahagian yang dikatakan sesondol. Kita ubah pergerakan untuk kamu mudah melihat. Sekarang ni sesondol. Sesondol menyondol. Jadi komponen yang kita gunakan
Yang pertama kita tengok di sini spring. Nampak? Spring untuk menarik. Kita bolehlah nama apa pun di sini. Ya, ini adalah tuas. Pergerakan tuas. Coupling ni saya jadikan dia sebagai sesondol. Jadi kamu lebih jelas bila kamu melihat contoh-contoh yang ditunjukkan secara real. Jadi yang menggerakkan sesondol adalah servo motor. Sesondol fungsi dia adalah menggerak, sama ada dia boleh bergerak dalam bentuk pusingan dan juga ditukarkan dalam bentuk salingan. Salingan dia maksud dia boleh pergerakan pusingan ditukarkan kepada pergerakan salingan, iaitu turun naik. Jadi kamu boleh tengok contoh-contoh yang saya letakkan lesung. Jadi fungsi dia untuk menurun dan menaikkan. Jadi dalam kereta fungsi bagi sesondol membuka dan menutup injap. Jadi macam mana dia membuka dan menutup injap? Sebab nanti sesondol tadi dia akan tolak push rod. Push rod akan menolak crankshaft. Batang skru ni saya ubah suai supaya dia jadi sesondol. Sekarang ni kita gunakan gear. Kita tolak dia. Ini sesondol je. Baik, sesondol ni mengetuk. Dia tak boleh patah balik je. Kalau dia reverse, dia tak boleh lah. Si sesondol pun dia tak boleh reverse juga. Kalau dia reverse, dia nak menolak macam mana, kita tengok tu. Mana kan? Tu. Sebab dia dah turun lah. Jadi bila dia tekan ni, dia menyondol. Nampak tu? Tengok tu, terangkat tu. Ni menyondol ni. Membuka dan menurun injap. Jadi dalam siri-siri yang lepas saya dah sebut lah, siri pertama. Jadi kamu boleh rujuk pada siri pertama. Baik, yang kedua saya letakkan di sini adalah reka bentuk elektronik. Jadi saya akan tunjuk kepada kamu sebelum saya nak masuk pada tajuk yang saya akan bincangkan pada siri yang pertama ini. Jadi sebelum ni saya nak bagi kamu faham dulu. Baik, cadangan aktiviti, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, mendapatkan maklumat tentang produk sedia ada dengan produk yang hendak dihasilkan. Jadi 9 daripada produk yang saya cadangkan merujuk kepada buku praktis komprehensif. Kamu ada 4 gambar yang boleh kita pilih. Jadi jika kamu pilih yang terdapat dalam model praktis komprehensif, senang. Kamu boleh merujuk kepada siri-siri bersama Cikgu Syukri. Yang kedua, memilih asas teknologi yang hendak digunakan. Seperti mana yang saya sebut tadi. Elektrik dengan mechanical, elektrik dengan pembuatan, saya sebut pendek kan. Elektrik dengan elektronik. Ini kita akan memilih. Ini step, ini proses kamu. Yang pertama, mendapatkan maklumat produk yang sedia ada dengan produk yang nak dihasilkan. Lepas tu kamu akan memilih asas teknologi yang nak digunakan dengan merujuk kepada penyelesaian masalah inventif. Tanpa merujuk pada penyelesaian masalah inventif, maka produk yang kamu hasilkan adalah produk reka cipta. Yang ketiga, membuat jadual kerja berdasarkan projek yang dihasilkan. Kita akan bincangkan. Dan yang keempat, menyediakan senarai bahan, peralatan dan bajet produk. Sebab tu pada setiap siri-siri yang kamu pernah ikuti, saya akan jelaskan satu daripada peralatan-peralatan yang kita akan gunakan. Mungkin hari ini saya tak boleh lah melalui meeting Google ni, Google Classmate ni. Saya tak boleh tunjuk peralatan kecuali saya akan buat satu video lain. Sebab kita ada banyak siri dalam pembincangan bagi bab 2, iaitu penghasilan produk. Saya akan tunjuk kepada kamu peralatan. Melakar beberapa contoh reka bentuk dengan mengintegrasikan asas teknologi yang dipilih. Baik, berkenaan dengan lakaran, saya juga telah merujuk berkali-kali apa yang dikatakan lakaran. Jadi apabila saya merujuk dari segi pengetahuan, pengalaman dan kemahiran yang ada pada saya, jika kamu nak menghasilkan satu produk gabungan dengan elektronik, maka pengaturcaraan ataupun coding ataupun bahasa yang kamu guna dalam bentuk teks juga adalah sebagai lakaran. Nanti kita akan bincangkan seterusnya. Pembincangan semula dengan guru dan penambahbaikan dibuat sekiranya perlu.
Ini proses kamu menghasilkan produk dalam bentuk model mengikut langkah kerja yang sesuai. Jadi seeloknya produk yang kita hasilkan adalah produk berfungsi. Kita tak buat produk mock-up. Jadi mock-up ni tak sesuai lah bagi pelajar sekolah menengah untuk menghasilkan mock-up sebab dia tidak berfungsi. Mock-up mestilah berfungsi yang boleh kamu buktikan kepada saya mengatakan mock-up boleh berfungsi, okey teruskan lah. Tapi bagi saya mock-up tak berfungsi lah. Bila kamu bagi jatuh, saya rasa dia panggil apa istilah kelai, berderai, dia pecah. Pecah tak boleh lah sebab kamu buat mock-up dengan menggunakan bot keras. Bot keras tak boleh pecah. Maksud dia boleh berpisah. Itu lebih kurang. Saya nak fahamkan kepada kamu. Baik, ini adalah idea awal bagi menghasilkan produk reka bentuk dan teknologi bersifat kepada penyelesaian masalah inventif. Kalau kamu tengok di sini gabungan yang saya tunjuk pada kamu ni, yang pertama ni adalah gabungan di mana produk kita adalah reka bentuk elektrik. Saya letakkan di sini adalah pembuatan. Salah satu daripada pembuatan, setiap kita menghasilkan satu-satu yang dikatakan untuk menghasilkan satu produk, ia adalah reka bentuk pembuatan. Yang kedua, dia menggunakan pergerakan di sini. Walaupun kita letakkan skru ni digantikan sebagai tuas. Yang ini juga adalah pergerakan mekanikal. Banyak perkara mekanikal kamu boleh gabungkan. Ini bergantung kepada pengalaman, pengetahuan dan kemahiran sedia ada kepada diri kamu bagaimana kita nak menghasilkan produk tersebut. Yang ini adalah yang dibuat daripada kayu, yang ini dibuat daripada aluminium, yang ini saya buat dengan menggunakan pipe PVC. Kamu juga boleh merujuk kepada penghasilan produk siri 6, siri 7, siri 8, siri 9, siri 10. Saya tunjuk proses menghasilkan daripada tapak, potong, ukuran, sampailah saya buat penyambungan. Yang hari ini siri kita adalah PDPC bersama Cikgu Syukri. Dia berbeza sikit supaya saya tak gabungkan di antara siri-siri yang saya buat terdahulu daripada itu. Okey, jelas Baik, sebelum saya nak meneruskan pada standard pembelajaran 2.1 penghasilan produk, ingin juga saya nak tanya kepada kamu, apa yang kamu nak tanya saya? Pelajar boleh respon? Ada ya yang nak respon? Jangan malu, kamu boleh respon, insyaAllah saya akan jawab apa yang kamu tak faham. Supaya besok 1 hari bulan April apabila kamu pergi ke sekolah, jika saya dapat hasilkan semua maklumat-maklumat dalam bentuk bersiri, maka buka sekolah kita hanya menghasilkan produk dengan membuat dokumentasi saja. Sebab lain-lain perkara saya akan sentuh melalui siri-siri PDBC bersama Cikgu Syukri dalam tajuk penghasilan produk. Jadi kita mula pada siri yang pertama pada hari ini dan seterusnya berapa siri saya pun tak pasti, bergantung pada keadaan dan juga masa dan juga maklumat yang saya sampaikan kepada kamu. Sebab apa yang saya nak bincang kamu hanya ada PowerPoint. Saya tidak ada skrip. Saya ni bebas untuk menerangkan supaya kamu faham. Maka saya tak terikat dengan masa ataupun siri-siri yang saya akan lakukan. Jika kita merujukkan buku teks, buku surat, saya juga akan merujuk pada buku teks, iaitu 2.1 adalah bab 2. Bab 2 dia ada bab 21. Yang pertama, langkah-langkah dalam proses penghasilan produk. Maka kamu dikehendaki memahami peta alir, menunjukkan proses penghasilan produk. Baik, jadi setiap proses saya akan terangkan kepada kamu. Sebelum saya nak terangkan kepada kamu, tolong ingat pesanan saya. Satu ya. Besar kemungkinan tajuk ini boleh diuji dari segi bahagian C, iaitu konstruk memahami. Jadi kita ada 8 proses. Jika saya tanya kamu nyatakan proses catat alir yang menunjukkan untuk membina ataupun menghasilkan produk. Jadi kamu boleh jawab. Jadi saya akan ambil masa berkaitan dengan pembinaan item. Dalam pembincangan saya, di mana yang saya nyatakan, saya akan menerangkan berkenaan dengan peralatan walaupun peralatan tidak dinyatakan di dalam buku teks. Yang kedua, saya akan terangkan format soalan lembaga peperiksaan supaya kamu mahir untuk menjawab.
Jadi pastikan kamu dengan praktis komprehensif. Yang pertama, proses peta alih menunjukkan penghasilan produk, kita kena ada kajian keperluan pelanggan. Yang kedua, penyelesaian masalah inventif. Yang ketiga, project brief. Ini semua yang kita belajar ni tingkatan 2, ni tingkatan 1, yang ni tingkatan 1. Itu yang dikatakan ilmu yang kita pelajari semasa tingkatan 1 dan tingkatan 2. Jadi proses pertama, kita kena buat kajian keperluan pelanggan. Proses yang kedua, penyelesaian masalah inventif. Dan proses yang ketiga adalah project brief. Yang keempat adalah penjanaan idea. Nanti bila sampai tajuk ni, saya akan bagi penerangan kepada kamu. Sekarang kamu faham dulu apa yang dikatakan catat alih proses penghasilan produk. Baik, proses yang kelima, lakaran. Saya akan terangkan mana yang dikatakan lakaran. Dan yang keenam, penghasilan produk. Baik, produk yang kita nak hasil mestilah produk yang berfungsi, bukan mock-up. Saya nak peringatkan pada pelajar, jangan buat produk mock-up. Sebab dalam buku teks menyatakan produk kita boleh, produk kamu mestilah berfungsi. Sebab tu kita ada penilaian untuk menguji kefungsian produk. Jika kamu merujuk kepada buku teks, saya buka buku teks di mana dia ada menguji kefungsian produk. Ciri-ciri produk berfungsi dan produk berfungsi sebahagian. Cuma dalam proses penghasilan produk ada mock-up. Ya, ada 3, satu dia panggil mock-up, satu dia saya letakkan separa fungsi. Dalam buku dia tak letakkan separa fungsi, dia panggil produk berfungsi sebahagian. Dan yang ketiga adalah produk berfungsi. Jadi kita ada 2 saja yang kamu boleh buat pengujian, iaitu produk berfungsi sebahagian dan produk berfungsi. Baik, yang ketujuh, menguji pengujian penambahbaikan. Masa kita buat pengujian penambahbaikan, jika berjaya maka kamu akan mendapat TP6. Okey, dan akhir sekali dikehendaki menghasilkan dokumentasi. Jadi catat alih ni kamu boleh merujuk kepada buku praktis komprehensif dan kamu dikehendaki menjawab. Setelah kamu mengikuti siri-siri video bersama Cikgu Syukri, maka kamu tolong jawablah semua-semua ni. Jika kamu boleh jawab, maka kamu faham apa yang saya terangkan kepada kamu. Okey, kita pergi kepada seterusnya yang dikatakan penyelesaian masalah inventif, project brief. Janakan keilmuan demi masa depan. Ayolah kita semua bersama.